Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda semua sihat. Selamat petang. Petang-petang begini, apalah makan anda? Ya, saudara Azamari LC, terima kasih hadir setiap hari lah. Bila saya buat pencerahan, saudara Azamari, saudara Muhammad Asmadi. Begitu juga saudara Yusri Jamil. Apa khabar saudara Yusri? Saudara Fazil Yub. Saudara Ibrahim, saudara Hirani Zakaria. Saudara Muhammad Abu Bakar, saudara Puan Syalih Ahmad, apa khabar Puan? Saudara Rosdi Zainal, saudara Adam Jebat, apa khabar Adam? Saudara Razali Stapa, Puan Halimah Khalil, Rosli Andy, saudara Syalih Ahmad, ini begitu juga Rosidah Kasim. Terima kasih atas doa saya tadi ya. Saudara dari Putrajaya ya, saudara Syalih. Tadi saya ada di Putrajaya ni saudara. Saudara Bahari Osman, apa khabar? Dari Jempol Negeri Sembilan. Saudara Bahari, Puan Maznah Hasan, Syahid Nur. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya. Muhammad Aidil, Abdul Hamid dari Kuantan. Saudara Puan Selamah Yusof. Selamat petang. Saudara Mat Sobri. Saudara Pak Cik. Begitu juga Aman Fitri. Saudara Nursidah Kasim. Saudara Abam Edi. Apa khabar saudara? Saudara Abu Hasan Mat Tuha. Saudara Azlin Abdullah. Puan Azlin Abdullah ya saudara. Saudara Muhammad Syarul Azwan. Puan Asmah Burhan. Apa khabar dari Miri? Terima kasih hadir jauh dari Miri. Hujan rasanya tak sana? Saudara Rusli Sa'ban. Apa khabar saudara Rusli? Saudara Ted Beckers, Awang Yusof, Faizal Acoy, Fazil Yub, cantik baju ni baju biasa, baju lama saudara. Saudara Mat Abu Rahman. Ya saudara, itulah keadaannya. Apa khabar petang-petang begini, kita mengimbau masa silam dalam segmen memori dan juga apa-apa yang berlaku seketika. Sebentar tadi saudara, saya berada di Putrajaya. Asad tadi nak melawat dan say hello kepada Timbalan Perdana Menteri. Nak jumpa dengan TPM, nak bertanya khabar, apa khabar. Lama tak jumpa. Jadi bila kita dah berkawan ni, sesekali ni lama tak jumpa, saya pergilah. Rupanya hari ni, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berada di Johor, di Mersing. Untuk menangani teman-teman kita yang dijengah musibah kebanjiran. Begitulah saudara. Semalam beliau berada di Sabah. Hari ini, pagi-pagi lagi tadi, setelah pun putus ke Mersing, Johor untuk menangani musibah rakyat. Pemimpin seharusnya begitu. Dia tak boleh duduk diam. Kalau tengok rakyatnya susah, dia kena menangani, menyantuni rakyat. Tengok bertanya apa khabar. Ya saudara Mah Belangkung, saudara Abu Afiq, saudara Abah Yusof, Puan Asnah. Jadi ingat hasti tadi tu nak say hello lah. Pergilah ke Putrajaya. Rupa tak ada. Saya pergi ke Kementerian Kemajuan Wilayah dan Luar Bandar. Di situ rupanya sekarang ni ada ketera baru. Di bawah tu saya makan tadi, saya makan mi rebus. Sedap saudara, bukan mi rebus, mi kari. Sedap. Cuma yang tak seronok je bila saya tengok dia letak kaki ayam. Saya geli sikit lah saudara sebab saya tak makan kaki ayam. Tapi teman kawan-kawan saya yang semeja dengan saya, dia seronok, dia suka makan katanya. Artinya mi kari mi ada ayam tapi kaki ayam. Saudara Mbah, Johor dah seminggu tak keluar matahari. Ya saudara Mbah, begitulah keadaannya. Timbalan Perdana Menteri pun sekarang ni berada di Johor. Puan Nurliza, Puan Fatimah, satu suku. Anda makan apa petang ni saudara? Lias Pak Teh, saudara Abdul, saudara Azli, Nia Idris, Syaliah Sani Anggar, saudara Sangri Angler. Jadi tadi bila saya di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, saya tengok banyak juga produk-produk tempatan. Hasil kegiatan warga bangsa kita yang tinggal di luar bandar. Saya terfikir dalam hati, alangkah baiknya kalau dibangunkan usahawan-usahawan tempatan, saudara. Saya tengok ada kerepeknya. Ya, saya lihat memang banyak saudara produk-produknya. Kerepek ada, dia punya madu. Jadi saya merasakan kalau kita pergi ke Australia, tentulah kita akan bawa balik madu Muduka. Memang popular. Sebenarnya madu tu pembekalan, dia punya pembalutan ataupun packaging dia. Begitu juga dengan kerepek ubi, kerepek pisang, kuih-kuih Melayu ni banyak juga yang dihasilkan oleh
teman-teman kita yang tinggal di luar bandar sebagai usahawan kecil dan sederhana. Seharusnya diusahakan untuk dibangunkan. Jadi saya boleh tengok tadi dekat tingkat bawah pameran, saya rasa bangga juga. Cuma saya merasakan perlu ada sistem pembungkusan ataupun packagingnya supaya dapat diangkat dia punya martabat produk-produk hasil yang diusahakan oleh warga kita di kawasan desa, saudara. Begitu juga, saudara, saya lihat antaranya ada homestay atau tempat rehat. Memang pun kalau pelancong-pelancong datang, mereka suka duduk di homestay daripada duduk di hotel. Cuma perlu dibangunkan satu kawasan, kalau mau pergi ke contohnya, pergi ke Kuala Kangsar. Carilah homestay, dibangunkan homestay macam hotel tapi homestay milik usahawan-usahawan desa dan boleh bawa tempat perusahaan labu sayung, banyak perusahaannya di situ. Dan paling penting saya rasa kita harus ada juga taman mini. Jadi taman mini ini memanglah sepatutnya ada di Kota Raya Kuala Lumpur sebab pelancong-pelancong datang mereka nak tahu. Di Sarawak tak silap saya ada taman mini yang di mana dibangunkan kawasan-kawasan tapi kecil. Rumah-rumah yang merupakan rumah ataupun tempat tinggal masyarakat etnik di Sarawak daripada kaum Dayak ada situ, kaum macam-macam kaum lah, saudara. Jadi orang pelancong datang mereka boleh memahami budaya dan cara perusahaan apa yang ada di situ. Jadi bila teringat begitu saya teringat juga macam di Indonesia. Kalau saudara bertandang ke kota Jakarta, dia ada taman mini. Taman mini di Jakarta tu kita akan dapat memahami tentang usul asal budayanya, bagaimana contohnya rumah kaum Bali, kaum Batak, kaum Sunda, kaum Boyan, berbagai kaum tapi ada di kawasan taman mini. Cuma siang lah, jangan pergi waktu malam saya. Kalau saudara bertandang waktu malam berhampiran dengan taman mini itu ada dipanggil Taman Ancol. Itu jangan, saudara. Itu dibangunkan oleh almarhum Ali Sadikin. Bapa Ali Sadikin ni dia merasakan bahawa Jakarta satu ketika dulu penuh dengan pelacuran di sana sini. Jadi dikumpulkan, diletakkan dekat Ancol, kawasan tu. Memanglah malam-malam kalau teruna ke lelaki pergi situ tak ada lain lah. Matlamatnya untuk ke situ, untuk itu. Saya harap anda faham lah. Dia panggil Ancol lah, saudara. Jadi itu di Indonesia. Tapi kita tak maulah di Malaysia ni pula ada Ancolnya. Kita cuma mau di Malaysia ni dibangunkan taman mini. Tak silap saya, di taman mini satu ada di Melaka. Yang cuba dibangunkan taman mini Malaysia. Tapi itu kecil, saudara. Tidak dibuat secara besar-besaran. Sebab kita ramai keturunan. Kita ada keturunan Baba, kita ada keturunan Melayu. Melayu pun banyak. Ramai ya, saudara. Saudara Ramzu, saudara Kamarul, saudara Azlin Abdullah. Dia kata malam berhantu Daruk. Itu Taman Ancol. Berhantu lah situ. Saudara. Jadi kita harus ada. Mesti ada taman mini yang dia untuk warga ataupun pelancong datang mengenali. Kita ada orang Melayu banyak, orang Melayu Banjar ada, Jawa ada, kemudian keturunan Baba, ada Nyonya, ada Portugis. Kalau di Melaka lah saya. Melayu pun adanya Batu Bara, ada Mendeling, macam-macam keturunan. Jadi disediakan macam mana keadaan rumah ataupun kehidupan. Kalau dapat diwujudkan taman mini ataupun macam mana taman mini di Jakarta. Ada di Melaka, saudara, tapi kecil. Tak begitu menyerlah lah saya lihat. Namun begitu ramai pengunjungnya. Cuma saya kata janganlah buat sebelah taman mini itu ada pula Ancol, Jakarta pula. Rosak kita, saudara. Berantakan suri rumah. Kalau ke Jakarta, suri rumah, kalau suami anda dia kata dia nak pergi taman mini tutup waktu malam. Kalau dia pergi taman mini tu waktu malam tu, dia mini yang lain lah, saudara. Cari mini skirt agaknya. Jadi bila bercakap dengan Melaka ni, saya teringat. Sekarang ni Negeri Melaka ditadbir, diperintah oleh Tuan Yang Utama Tun Ali Rastam. Ini sahabat lama saya, saudara. Saya bersahabat dengan Tun Ali ini sewaktu beliau menjadi Timbalan Menteri Pos dan Telekom. Orangnya cukup baik. Memang jiwanya cukup murni. Tun Ali Rastam Tun Ali ni, Tun Ali Rastam ni dia kalau kita mengundang dia, saudara, kita undang dia untuk hadir majlis perkahwinan sebagainya. Sama ada petang, malam, setengah malam pun dia akan sampai. Kadang-kadang satu hari tu sampai 5-6 majlis dia hadir.
Dia duduk di Melaka, tapi datang ke Kuala Lumpur, kawan-kawan yang mengadakan majlis, mengundang beliau, hantar kad atau berjumpa, Tun. Masa itu Datuk je. Datuk, anak saya nak kahwin. Sama ada pagi, sama ada tengah hari, sama ada petang ataupun malam. Pasti dia akan sampai. Itulah jiwa murni. Berbahagialah, berbanggalah orang Melaka mendapat hari ini Gubernurnya ataupun yang dipetua Negeri Melaka, Tun Ali Rastam. Kalau beliau sekarang ni pun, walaupun dah jadi TYT, tuan yang terutama, kalau ada undangan, dia pasti akan hadir. Ini yang saya katakan pemimpin yang berjiwa murni. Pemimpin berjiwa murni ni, saudara, dia akan menyantuni sahabat. Saudara Wan Zanadi Macai ni percaya apa yang Anwar kata. Saudara bercakap politik malam. Saudara Syed Muhammad Nazir nak tanya penyokong PN ni kenapa cakap tak sempat bikin. Itu waktu malam, saudara. Siang ni kita bercakap mengenang memori dan subjek kita, subjek-subjek yang light, saudara. Bukan corak politik yang agak heavy. Waktu malam, 9:30 malam. Tanyalah waktu malam nanti. Kalau waktu malam, insya-Allah saya akan jawab. Saudara Radin Busu, terima kasih. Dia kata saya selalu dari cendol di pokok Port Dickson. Di Port Dickson tu sebenarnya ada cendol, dan tapi saya suka kalau Port Dickson makan tengah hari. Dia ada kari kepala ikan dekat pekan Port Dickson. Memang sedap, saudara. Tapi pukul 3 habis. Tu perusahaan ni orang kita mengusahakan restoran. Itu di Port Dickson, saudara. Jadi kita bercakap tentang di Melaka, Tun Ali Rastam ni, dia akan hadir. Kalau tak datang pagi, dia datang tengah hari. Kadang-kadang dia petang. Kalau tak datang petang, malam. Malahan, saya ingat majlis saya pukul 2 pagi dia sampai. Kita dah habis dah. Tapi kalau kita buat di rumah lah. Kalau buat di Dewan tu, dia akan pastikan dia sampai waktu yang ditetapkan dalam kad jemputan. Tapi kalau kita buat kenduri kenara, mempelai di rumah, lewat sekalipun pukul 1, pukul 2 dia akan sampai. Jangan risaulah. Itu kehebatan ataupun bagi saya lah, murninya jiwa Tun Ali Rastam yang merupakan hari ini tuan yang terutama, pemimpin nombor 1 kerajaan negeri Melaka, saudara. Saya berkenalan dengan beliau sewaktu beliau menjadi timbalan Menteri Pos dan Telekom. Agak lucunya, saudara. Ini cerita lucu sikit, saudara. Lucunya, bos dia waktu itu, menterinya adalah Sami Belu. Bila saya sebut Sami Belu, semua orang akan ingat. Sami Belu ni, saya selalu kata, is one of the characters. Satu bagi saya lah, orang politik semula jadi sikapnya. Banyaklah kita dengar macam mana cerita Sami Belu. Dia pergi ke balik kawasan dia di Sungai Siput. Dengan ini, kita merasmikanlah jambatan untuk sungai. So, bila rakyat saya, Datuk, mana ada sungai sini? Tak apa. Tak ada sungai, kita buat sungai. So, waktu itu, saya ingat lagi, saya sebagai wartawan, ada wartawan bertanya, komen lah, macam mana sekarang ni Amerika nak pergi daripada bulan, nak pergi ke planet Marikh. Dia kata itu semua cerita, ni orang Amerika, bodoh lah, tak pandai lah, tak bijak. Dia tanya, apa yang bijaknya, Datuk? Kita mesti bijak. Orang Malaysia nanti kita hantar. Kita punya angkasawan, terus pergi ke matahari. Kita dengar doa, matahari. Datuk, matahari itu kan panas. Apa susah? Jangan kita hantar siang, kita hantar waktu malam. Itulah a character of Sami Belu. Ya, kadang-kadang kita tersenyum. Dia cara dia bercakap dalam bahasa Melayunya pun biasalah tu. Saya dengan ini susah hati sebab anak muda suka mengisap dada. Dia orang gelak, senyum menjadirin. Ini kita nak jemputlah. Dulu masa itu Tan Sri Rafidah Aziz sebagai menteri wanita dan sebagainya, ada majlis. Dia dulu bila satu upacara tu perasmiannya tariklah tirai tu, ada tirai kecil buat kan. Jadi cara dia mengundang tu bagus. Saya dengan ini tak mau cakap sama itu juruacara. Saya sendiri mengundang. Saya mengundang Datuk Rafidah Aziz. Sila naik ke pentas untuk membuka kainnya. Orang punya gelak lah. Sebenarnya maksud dia tu kain tirai. Itulah Sami Belu. Dan seingat saya, ini one of the character. Di Parlimen. Waktu itu di Parlimen, Sami Belu ni saudara, dia satu ketua yang akan mempertahankan anak buah dia. Sebelum itu, saya ada juga kawan saya yang sahabat karib kepada Sami Belu ni. Iaitu Datuk Yahya. Yahya Jalil, dia dulu banyaklah dia dapat kontrak. Antaranya yang buat jabatan Bangkok. Yahya Jalil daripada Johor.
Saya cakap, ya. Apa hal kata? Saya kata, kenapa bos you? Yalah dia rapat dengan Sunny Value. Apa hal bos you Sunny Value tu mata dia merah ataupun dia pakai cermin mata hitam, gelap. Saya rasa sakit mata tak? Dia kata. Tak ada, dia kata. Saya pergi pejabat dia pagi tu. Saya tanya kat dia, bos, macam mana dia punya mata tu? Itulah dia cakap. Saya ini tadi, saya sikat saya punya rambut. I comb my hair, suddenly I comb my eyes. Kata. That is Sunny Value, saya. Saya tak lupa bila saya jumpa Datuk Yahya cakap, ya, you ingat tak Sunny Value? Ingat, dia kata. I comb my hair. Katanya saya sikat rambut saya. Then I comb my eyes. Katanya sikat terkena mata dia. Ini saudara, apa, what you give, you get back. Dia kata, apa khabar? Terima kasih, saudara. Saudara Fuad Johari, Puan Hamisah Desa, Saudara Azmi Ibrahim, Saudara Syukri, Saudara Luar Kok Beng. Kita cerita pasal Sunny Value. Dulu dia JKR, jangan kerja rajin. Begitulah seronoknya saya melihat orang-orang politik. Percampuran saya daripada zaman Sunny Value jadi menteri. Dan tak silap saya, satu ketika dulu tu ada timbul satu isu yang cukup meledak di seluruh negara. Kerana Ketua Pergerakan Pemuda MIC, DP Vijendran. Yang zaman saya mesti ingat. Saudara mungkin tak ingat. Sebab itu saya kata sekarang ni, kalau isu politik ni, isu personality assassination ataupun pembunuhan peribadi ni dah biasa. Dari dulu lagi dah ada. Antara orang yang terkait dengan isu politik adalah DP Vijendran. Kerana waktu itu heboh satu Melaya, saudara. Tersebar tip menggambarkan DP Vijendran ni ketua pemuda. Ada adegan-adegan antara lelaki dan perempuan. Jadi dia pun bukan kahwin dengan wanita itu. Jadi heboh. Dan saya ingat lagi di Parlimen. So, bila ada di Parlimen, antara ketua pembangkang yang hebat, yang akan melontarkan banyak cerita, termasuklah Kapal Singh. Mendiang Kapal Singh. So, dia ceritalah bahawa Malaysia ini, politik kita apa nak jadi. Kita bercakap soal pembangunan. Ini kita, itu kita bercakap soal pembangunan, kata Kapal Singh. Tapi ada pemimpin dari satu parti politik, gambar tersebar. Gambar seksual, katanya. Itu bukan peradaban, itu bukan orang politik. Tapi Sunny Value tu tahulah. Yang dimaksudkannya itu adalah anak buah dia. Ketua pemuda MIC waktu itu. Dia bangun, saudara. Dia pertahankan bagai nak rak. Dia kata, saudara, jangan buat fitnah. Ini Dewan Yang Mulia ini, jangan buat fitnah. Ini Kapal Singh, saya apa? Mau lawan. Apa mau lawan? Kalau lawan, kita bertumbuk berdiri. Jadi masa itu, Tuan Speakernya, Tan Sri Zahir. Dia kata, yang berhormat menteri, sabarlah, kata Speaker. Ini, tak ada Speaker, ini orang. Dia berdiri atas meja saya. Terpaksalah Dewan Parlimen waktu itu ditangguhkan seketika untuk meleraikan. Ini Sunny Value, dia akan pertahankan anak buah dia. Bagi saya, buruk baik pun sebagai ketua, dia harus mempertahankan anak buah dia. Jangan, sebab saya akan menghormati Sunny Value, it's a character. Satu sikap yang, sekarang ni kita kehilangan lah bila dah meninggal, dia dah tak ada. Saya tengah-ngiang lah. Kalau jumpa ada, yes Kamal, how are you? You small, but you very, very cheeky guy. Apa salah tu? You tulis macam-macam pasal MIC. MIC, sana sini MIC, dia marah. Sebab saya bertanya sejauh mana benar tak benar. Masalah DP Vijendran ni dibawa dalam kabinet. Dulu masa tu Perdana Menteri Dr. Mahathir. Saya kata dengar kabarnya ada perbincangan dalam kabinet berhubung tentang DP Vijendran. Saya tanya dia, Datuk, macam mana ia punya ketua pemuda? Ini, itu Kapal Singh, banyak jahat. Dia memang dia fitnah. Dia fitnah saya punya ketua pemuda. Iyalah. Sebenar-benar saudara, waktu dalam kabinet itu memang ada isu DP Vijendran juga dibincangkan. Jadi Sunny Value dia akan pertahankan. Menteri-menteri semua terdiam. Dalam kabinet saudara, saya pun tak boleh cerita lebih lah saudara, kabinet ni rahsia. Tetapi saya dikabarkan Sunny Value dia pertahankan. No, this is merely katanya. Ini semua fitnah DAP, Kapal Singh, para kapati MIC.
Jadi Dato' Mahathir nak menenangkan keadaan. Jadi kata Sami, cool down. Ini kata satu one of the minister lah cerita dengan saya. Salah seorang menteri dia cerita dengan saya. Ya betul saudara Wat Yugi. Sebagai ketua mesti bela anak buahnya. Dan menasihati anak buahnya. Betul. Tapi Sami Bello ni dia akan pertahankan ketua pemuda dia. Jadi Dr. Mahathir kata, Sami, tenanglah dulu. Yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam kabinet ini isu moral. Moral kita punya pemimpin, ketua muda. Yes sir. Oh, dia akan pertahan lah. Yes sir. My ketua pemuda is not. Dia kata itu merely on the ini isu political issue. Ini mesti kapasing punya hal. Jadi Dr. Mahathir kata, betul Sami. Saya sendiri tengok tape tu, kata Dr. Mahathir. Saya tahu tadi apa jadi. Saya Bello. Yes sir. I agree with you. If that boy is around, I will slap him. Itu cara Sami Bello. Dia nak tutup cerita. If, mana retinya kalau dia ada sini, saya tampar dia. Jadi habis cerita tentang apa DP Jeneral. Begitulah saudara. Sebagai pemimpin, kita mesti pertahankan orang kita. Tapi Sami Bello ni dia tak peduli. Kau usik macam mana pun sebab dia ketua pemuda, dia akan pertahankan. Saya ingat lagi saudara, Adam Jebat, kes DP Jeneral. Ya memang cerita ni memang betul. Apa yang dibawa oleh Kapal Singh. Saya ingat lagi Kapal Singh bercakap dekat parlimen. Itu cara Kapal Singh. Saudara. Saudara Jamil, saya on live sekarang ni. Saya masih lagi bersiaran. Saya akan call sahabat lebih kurang dalam 20 minit lagi. Ya, saya sampaikan salam saudara pada semua kawan-kawan semua. Saya tengah live sekarang ni dalam segmen memory saudara. Saya akan call balik. Okey? Terima kasih. Ni sahabat saya di Kedah, saudara Jamil. Jamil ni pula, ini macam Tok Johari di Melaka. Lain tak ada, dia carutnya orang. Dia pun macam Sami Bello juga, saudara. Terima kasih. Dak Gempah dia kata lawa baju mana lawa. Ni baju lama, saudara. Tadi saya pergi ke pejabat Timbalan Menteri menghormati. Kita ni, saudara, sebagai rakyat biasa, bila kita bertandang, berjumpa dengan menteri, Timbalan Perdana Menteri, kita kena pakai proper attire lah. Sebab itu saya selalu menasihati kawan-kawan. Kita jumpa menteri, kita menghadap tuanku, kita pakai lawa-lawa. Jangan pula bila kita menghadap tuanku, kita jumpa menteri pakai lawa-lawa, kita menghadap Allah SWT, waktu kita solat, kita pakai copan camping saja. Itu tak betul. Sepatutnya pakai lawa-lawa. Sembuh minyak wangi. Supaya kita nampak cantik, sihat, bugar. Wangi-wangian, baru kita solat. Saudara. Gini tidak. Kita betul. Kati Bakar dia kata, kita ni orang Melayu penuh dengan adab. Kita menghormati pemimpin. Dan sebagai pemimpin pula, dia akan mempertahankan anak buah macam mana Sami Bello. Jadi petang ni, saya bercerita tentang Sami Bello. Saya ingat, itulah cerita dia. Heboh dekat kabinet. Cerita pasal DPP Jeneral. Memang cerita betul. Tape dia bersebar mana-mana. Tapi dia akan mempertahankan juga. Bila Dr. Mahathir kata, Sami, saya tengok sendiri, tape tu betul. Dia punya pusing 360 darjah, saudara. Yes, sir. If that boy is around, I will slap him. Kau bayangkanlah, saudara. Anda bayangkanlah cara dia tu. Mana ketinya, kalau lah DPP Jeneral di situ, dia kata, saya akan tampar dia. Kata. Tapi dia tak ada pula dia katakan, dia tak menafikan sebab yang bercakap tu pada menteri. Dan dia tidak pun mengiyakan. Cuma dia kata, kalau datang, tampar. Itu keadaannya, saudara. Jadi sebagai pemimpin, saya selalu mengatakan dia mesti mempertahankan anak buah. Sebab cerita DPP Jeneral ni dalam video ni, artinya saudara, isu politik, sebagai orang politik, sebagai pemimpin politik, mereka mestilah tahu untuk menjaga kepribadian. Jangan dedahkan diri kita dengan macam-macam. Isu video seks, DPP Jeneral, jangan lupa Presiden MCA pun, Chua Solek pun kena juga, saudara. Dan di Melaka, bila saya cakap benda begitu, hebohlah dulu sampai ke mahkamah. Cerita Tan Sri Ryan Tan Mici, waktu beliau jadi ketua pemuda. Tapi saya tengok, bila saya cakap Melaka ni, sebab itu saya amat menghormati Tun Ali Rostam. Dia orangnya baik dan menjaga ketertiban. Tak ada pelik-pelik. Dan dia pejuang Melayu, saudara. Dia sampai pergi ke Afrika Selatan mencari warisan Melayu. Kita harus menghormati beliau. Sampai sekarang ni dah jadi TYT, Tuan Yang Utama, Gubernur Negeri Melaka, dia masih lagi menyantuni, mencari
warisan Melayu di Kepulauan Indonesia. Jadi kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang sedemikian. Cerita ketawa-ketawa juga, saudara. Dalam pencerahan saya, petang-petang begini, ada lelucon, ada yang serius. Saudara, dan sebagai amalan saya katakan, dalam kehidupan kita pun kena ingat, kalau kita jumpa dengan pemimpin, jagalah pakaian kita. Kalau kita dengan pemimpin, kita boleh jaga pakaian kita, kenapa pula kita dengan Allah SWT, kita tak jaga pakaian kita? Kenapa kita bila nak solat dengan Allah SWT, hanya pakai baju t-shirt dengan, bukan t-shirt pun, saudara, dulu orang panggil baju perak. Baju pagoda tu dengan kain plekat, itu. Sedangkan waktu itu anda berangkat tangan, berdoa, memohon daripada Allah SWT. Mohon kesihatan, mohon kesempurnaan hidup, mohon kekayaan, mohon dilimpahkan rezeki. Ya Allah, ya Tuanku, kalau aku mati nanti, masukkanlah aku dalam syurga-Mu. Begitulah kita merayu dengan Allah SWT. Sedangkan, saudara kena ingat, saudara, Tuhan bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Kita pula berbicara dengan Allah waktu kita solat. Tapi bila kita solat, kita boleh buat endah tak endah saja. Saudara Hussein Nordin, saudara Helmi Jinjang, dia kata apa? Ini betul, saudara, segmen mengimbau kenangan. Saya mengimbau kenangan tadi pertama sekali tentang bagaimana di Indonesia saya pernah melawat. Rupanya Indonesia tu siang, taman mini, cantik. Dibangunkan macam-macam, ada rumah orang apa, macam-macam keturunan lah yang ada di Indonesia tu. Cantik rumah dia. Ada rumah Bugis, ada rumah apa ini, apa Banjar, ada macam-macam lah. Ada rumah Boyan, ada rumah Batak, ada rumah apa ini, Minang. Ini kadang-kadang bila kita bercakap Indonesia, orang teringat satu je, rumah Minang. Sebenarnya bukan. Banyak kaum etnik. Dan ada di Sarawak juga, tapi tak sepenuhnya. Rumah-rumah ataupun apa taman yang menceritakan latar belakang etnik keturunan di Sarawak sepatutnya dibangunkan lagi. Sepatutnya ada di Kuala Lumpur, macam kita ada di Jalan Kun Lei apa, dekat ada situ, restoran Melayu situ tu. Kita ada keratangan. Ada masih lagi kawasan kosong, patut gunakanlah itu, dibangunkan kawasan. Terima kasih Saudara Azroy. Saya rasa kalau dapat dibangunkan satu kawasan taman untuk kecil pun tak apa, penceritaannya ada supaya pelancong dapat kenal. Ini kadang-kadang pelancong datang, dia tercari macam mana Malaysia ni, what are you talking about Malaysia. Itu keadaannya, saudara. Dan saya tengok ada taman mini di Melaka. Bila sebut Melaka, saya teringat tuan yang terutama, Tun Ali Rastam, satu pemimpin yang begitu menyantuni, tapi dia tak adalah sikap macam Sami Belu, saudara. Ya, dia menyantuni semua rakyatnya. Waktu beliau menjadi ketua menteri di Melaka, ramai orang Melaka sayang padanya. Waktu dia menjadi pimpinan dalam parti UMNO, dia bertanding, tapi masalahnya dia dituduh mengamalkan politik wang, akhirnya tak dapat nak bertanding. Itu yang kesian dia tu. Akhirnya jawatan sebagai ketua menteri pun hilang. Tapi disitulah saya selalu katakan, saudara, rezeki tidak pernah salah alamat. Akhirnya dia tak jadi ketua menteri, dia jadi TYT, Tuan Yang Utama. Ketua menteri pun terpaksa menyantuninya sebagai Governor Negeri Melaka. Itu Tun Ali. Bila saya sebut cerita Tun Ali Rastam ni, saya teringat bahawa saya berkenalan dengan beliau waktu beliau menjadi timbalan menteri Pol dan Telekom. Bos dia Sami Belu. Bila sebut Sami Belu, saya teringat kawan saya bercerita. Macam tu mata dia ditutup dengan pencermin mata hitam. Kata, ya macam mana ya bos itu? Itulah dia kata, I tanya kat pejabat. I comb my hair. Mana dia sikat rambut dia lah. Suddenly I comb my eyes. Jadi mengertinya mata dia cucuk dengan sikat. Itulah jadinya. Itu dia karakter Sami Belu. Tapi yang saya tak boleh lupa bila dia mempertahankan ketua pemuda dia. Hebat saudara. Cabut kot tu. Nak bertumbuk dengan kapal asing. Tapi dua-dua dah mendiang lah. Inilah keadaannya saudara. Warna-warni politik di negara kita ni. Sekarang ni pun kalau bertekak dekat parlimen tu dah biasa. Tak ada masalah saudara. Itu keadaannya. Saudara Rubidin, Melaka dari kelahiran saya. Ya B. Begitulah indahnya. Melaka ni banyak saudara. Melaka terkenal dengan dondang sayangnya. Sepatutnya adalah kawasan di mana tiap-tiap malam orang nak tahu. Dondang sayang tu yang sebenar-benarnya saudara. Bukan dia punya iramanya tetapi penyanyinya. Dondang sayang ini penyanyi sebenarnya bukan orang Melayu.
Dia baba dan nyonya. Baba macam mana keturunan Tionghoa. Boleh fasih menyanyikan lagu. 2, 3 kucing berlari. Baba Teng Tek. Dengan wanitanya, pasangannya pula, dia berbalah-balah pantun. Itulah cantiknya Melaka tu, saudara. Kalau tarian tu lebih jangan kita lupa dengan tarian Portugisnya. Makanan yang sedapnya adalah di kawasan kawasan saya tak mahu di Square punya kawasan tu. Dia punya makanan ikan bakar. Ikan bakar dia panggil apa? Memang cara dia buat tu bukan macam ikan bakar biasa. Banyak makanan di Melaka. Sebab itu ada di apa dia panggil Melaka Square apa, tak tahu saya kawasan tu. Itu keadaannya, saudara. Jadi sepatutnya, ya saudara Adam Jebat, Enrico dia penyanyi Melayu, lagu Melayu, tapi untuk Denlang Sayang ni satu baba tengtek, baba engtek apa ke, dengan nyonya. Sedangkan untuk lagu-lagu Melayu asli lain, yang Melaka terhebat dengan lagu Siti Payungnya. Siti Payung dengan pantun-pantun, indahnya bangsa kita, saudara. Indahnya bumi kita ini. Dan di mana warganya penuh dengan bahasa-bahasa sindiran. Lepas itu mendayu-dayu. Dia lagu Siti Payung ni cukup dengan akordeon, dengan gondang. Pak pung, pak pung. Saudara. Saya kadang dah lupa dah. Dulu saya suka lagu Siti Payung tu. Saudara Azhar, Encik Pon, apa khabar? Yaakob, beli kat Pekan Simpang 4 Setiawan. Beli apa tu saudara Yaakob? Ini saudara Azli cerita. Jangan kita panggil dia Ali Rastam. Baik, saudara Azli. Beliau adalah tuan yang utama sekarang ni. Tun Ali Rastam. Kita hormati beliau. Sebab orang baik. Saya kalau orang baik ni, betul saudara Azli, Melaka Donang Sayang. Donang Sayang, dia kalau orang kahwin, dia ada cak kuncak. Saya seronok sebab saya, pengalaman saya sebagai warga jurnalis, sebagai wartawan, saya berpeluang untuk melawat ni, saudara. Jadi saya melawat banyak negeri. Kelantan budayanya begini. Kelantan, Terengganu budayanya begitu. Kelantan ni dulu saudara. Sekarang dah tak ada dah kot. Pesta wow. Dan dulu di Kelantan tu, sebab itu sekarang ni orang suka politik di Kelantan. Sebab dulu di Kelantan, dia tak adalah dia punya panggung wayang kat apa bangsawan. Tidak, dia dulu Mak Yung di K Barat. Jadi bila budaya tu dah kurang, sebab selalunya di K Barat ataupun Mak Yung di Kelantan ni dimainkan waktu selepas musim menuai. Sawah padi itu dah dituai, maka tempat itu kosong, lapang. Jadi sebelum diisi dengan air untuk penanam baru, serta dibakar apa semua tu, jerami-jeraminya tu, didirikan bangsal untuk pesta di K Barat. Bagaimana agak bila dah kurang pesta itu, sekarang ni dia orang suka dengar pesta orang politik lah. Sebab itu ceramah-ceramah politik di Kelantan. Wayang kulit juga. Betul saudara Delmira. Delmira dia orang Kelantan. Wayang kulit yang popularnya Wak Dogol. Karakter-karakter dengan Sirama. Dari situlah mereka menjalinkan cerita yang diadaptasikan cerita lama tetapi untuk suasana semasa. Sebab itu sekarang di Kelantan, pentah-pentah politik orang suka dengar. Tak ada buat apa. Saya pernah berceramah politik di Kelantan. Saya pergi ke Pasir Mas, saya pergi ke kawasan di Bacuk sebagainya. Jadi saya tengok depan pentas tak ramai orang. Saya kata, tak ramai orang ceramah ni. Rupanya saudara, dia duduk bawah pokok tu sambil sakokok daun tu. Bila dah habis majlis tu, baru kita nampak penuh. Duduk di bawah pokok, dia dengar. Mereka adalah pendengar yang baik. Itu orang Kelantan. Macam di Terengganu pula tu, dia main peteri. Itulah yang kita dengar lagu Mayang. Ulit Mayang. Ulit Mayang diulit. Dia pemujaan. Sebab warga di Terengganu dulu dekat dengan laut. Saudara Priti Susam. Saudara nak invite saya boleh Priti. Tak apa, tak ada masalah. Kalau saya tak tahu macam mana nak masuk nanti. Saya boleh masuk, saudara boleh panggil saya, tak ada masalah. Saya willing to join, tak ada masalah. Cuma sekarang ni petang-petang begini tak boleh lah. Malam boleh lah. Tapi malam tu selalunya pukul 9.30 itu masa saya bersiaran untuk menceritakan politik. Tapi sebelum tu awalnya dalam pukul 8.30 tak ada masalah. Boleh ya saudara.
Lepas isyak lah saudara. Jangan pula waktu isyak, kena solat saudara. Saudara Pretty 1103. Boleh invite, tak ada masalah. Cuma saya menceritakan seronoknya saya dapat menjadi warga jurnalis. Saya pergi ke Kelantan, budayanya begini. Dengan makanannya, nasinya lain tak ada lain lah. Nasi dagang. Nasi dagang pula ada 2 jenis saudara. Untuk pengetahuan anda. Nasi dagang di Kelantan dia nampak tak cantik. Ada beras perang, ada campur-campur. Tetapi nasi dagang di Terengganu ada putih. Putih berseri. Saya lebih suka makan nasi dagang Terengganu. Kalau di Kelantan tu saya suka colek lah. Colek ni saya mungkin orang tak tahu, bukan colek begitu saja. Colek ini adalah rojak buah. Colek malam-malam mereka makan kerang. Colek lah. Budaya colek ini saudara cuma ada di Kelantan saja, iaitu pada musim bulan puasa. Lepas saja warganya solat tarawih, mereka akan duduk dekat kedai kopi ataupun dekat gerai-gerai. Mana weh? Colek colek tu makan rojak ataupun ada kerang, ada ketam. Saudara, seronoknya kita melayari, insya-Allah mungkin besok saya akan bercerita lagi tentang apa yang ada di Kelantan, di Terengganu, begitu juga di Pahang saudara. Jangan lupa. Jadi saudara, jumpa lagi. Tenang-tenangkan fikiran anda. Kita jumpa jam 9.30 malam untuk saya bercerita tentang politik semasa. Sekian ya, saudara Safiah Kamarudin, saudara Wan Nur Asmadi, Cik Lat, kita juga saudara Mah Hussein, Delmia Rich. Nasi dagang putih tu asal Kelantan sebelum masuk beras merah. Iyalah saudara Mira. Saya tak tahu, itu yang saya tahu di Kelantan nasinya ada merah sikit. Tapi di Terengganu putih. Dulu di Terengganu dekat Pekan Terengganu tu, saya ingat tak silap saya dekat kedai buluh apa itu. Saya ada satu rumah. Rumah tu tinggi, dekat bawah tu makcik tu jual nasi dagang. Memang sedap. Besok kita bicara lagi apa yang ada di negara kita dalam sembang-sembang petang sambil kita mengenang memori masa silam. Tenang-tenang fikiran anda. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu selera.